أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang dihormati saf kepimpinan pengurusan Surau An-Nusrah Nusari Bayu 3, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada malam yang barakah ini. Kita berhimpun pada malam Jumaat ini atas satu urusan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghimpunkan kita untuk tunaikan satu daripada perintah ni yang besar. Syukur alhamdulillah Allah memanggil kita semua untuk tunaikan perintahnya, solat fardu maghrib secara berjamaah, alhamdulillah. Dan ketika ini Allah izinkan kepada kita, Allah rezekikan kita pada malam Jumaat yang mungkin kebiasaannya ada kalangan kita yang baca surah Yasin, ada yang amalkan baca surah Al-Kahfi ataupun surah-surah yang lain dan sebagainya. Tapi pada malam ni kita buat satu keputusan untuk sama-sama kita belajar, untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu yang digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam umpama raudhah, umpama taman min riyadil jannah, daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Di pada malam ni kita ambil kesempatan barakah betul malam ini untuk sama-sama kita berkongsi beberapa ibrah berkaitan tentang satu peristiwa besar yang berlaku sepanjang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang membawakan satu dimensi, satu perubahan dalam dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang mewajibkan kepada kita semua untuk kita tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat kisah ini berkaitan tentang Isra dan Mi'raj. Dua perkara yang berlaku, para ulama menyatakan dia mukjizat yang diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab nabi-nabi yang lain tak pernah terima pun, tapi baginda Nabi melalui fasa ini, iaitu berlakunya Isra. Apa Isra? Perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa di Palestin. Dan dalil ini dinyatakan dalam Al-Quran dengan jelas, ya. Bahkan Allah menamakan surah ini juga dengan nama Isra, surah yang ke-17 dalam Al-Quran. Pada ayat yang pertama, nak menunjukkan perkara ini satu perkara yang benar-benar berlaku, walaupun kita rasa macam tak masuk akal. Sebab itu Allah mulakan cerita Isra ni dengan kalimah subhana. Boleh buka Al-Quran pada muka surat 282, ayat yang sering dibaca berkaitan Isra ini. Satu ayat yang pernah mula, ayat yang berbunyi pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan. Artinya Allah yang menggerakkan, Allah yang memperjalankan siapa? Bi'abdi, akan hambanya. Bila? Laila, pada waktu malam. Nanti saya bincang waktu malam sebagainya. Daripada mana pergerakan tersebut? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Daripada Mekah bergerak berjalan ke Palestin, Masjid Aqsa. Okey. Dan apa kata Allah? Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkati sekelilingnya. Yang kami berkati, kata Allah, perjalanan daripada Mekah ke Palestin tersebut, linuriyahu, untuk diperlihatkan, untuk dipertontonkan, min ayatina, akan ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Di ayat Quran banyak innahu huwas samiul alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tapi pada kisah Isra ini Allah tukar. Innahu huwas samiul basir. Kenapa? Dia saya terangkan sebab dia. Ini ayat yang menunjukkan bukti berlakunya peristiwa Isra, perjalanan Nabi. Okey, satu. Mi'raj pula adalah naik ataupun tingkatan. Mi'raj ini daripada kalimah araja, artinya tangga, rasanya tangga. Mi'raj artinya Allah mempernaikkan baginda Nabi SAW daripada bumi ke langit. Dalilnya dekat mana? Terletak pada surah ke-53, surah An-Najmi, pada ayat yang ke-13 sampai ke-18. Itu dalil berkaitan tentang Mi'raj, tentang berlakunya peristiwa tersebut. Ayat yang berbunyi pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Artinya Nabi sampai di sisi muntaha, di sisi sidratil muntaha. Okey, indaha jannatul ma'wa. Di sisi situ muntaha itu adanya jannah, syurga yang namanya al-ma'wa. Ini dalil yang menyatakan dalam surah An-Najmi berkaitan tentang Mi'raj. Baik, kita lihat satu persatu. Nak cerita tentang kronologi, mungkin ramai dah tahu dah, sebab setiap tahun kita sambut. Cuma kadang-kadang ada pertikaikan juga, Ustaz, kenapa nak buat sambutan Isra Mi'raj? Kenapa nak kena beritahu orang dan sebagainya, sedangkan Nabi tak buat? Ada pertikaikan. Benda ni bid'ah. Benar, zaman Nabi tak ada sambutan Isra Mi'raj. Zaman sahabat pun tak ada. Zaman tabi'in selepas sahabat pun tak ada. Zaman tabi'in pun belum ada lagi. Tapi zaman sekarang ada. Kenapa? Sebab kita ni ibu ayah sekalian, jarak kita dengan baginda Nabi SAW jauh sangat, terlampau jauh. Para sahabat tak buat sebab dia tahu kisah ini, dia menyaksikan bagaimana Nabi bercerita Isra Mi'raj dan sebagainya. Mereka yakin benda ni berlaku. Tapi zaman sekarang, kalaulah tidak ada majlis ataupun tak ada ni tarikh-tarikh besar dalam Islam, contoh Isra Mi'raj, tak ada tarikh tentang nuzul Quran, tak ada tarikh tentang Maulidur Rasul dan sebagainya, mana mungkin kita tahu benda ni pernah berlaku. Sebab orang baca Quran tapi kurang difahami. Sekurang-kurangnya bila berlakunya kisah Isra dan Mi'raj ini dan diperlihatkan, diperdengarkan pada jemaah, kita tahu rupa-rupanya perintah solat ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatkan kita solat ini perkara yang amat penting. Sedangkan ada sambutan selama setiap tahun pun ada ceramah Isra Mi'raj kawasan kita, boleh katakan seminggu sekali ada dan sebagainya, tapi ramai juga yang tak solat. Itu ada peringatan. Bayangkan kalau tak ada peringatan tentang Isra Mi'raj, tentang solat, mungkin ramai juga tak solat. Menurut Rasul contohnya, kita sambut Nabi Rasul pada bulan Rabiul Awal, buat majlis Nabi Rasul dan sebagainya. Ada setengah negeri sambutan Nabi Rasul sepanjang tahun, tak kisah bila masa pun, untuk kenang Nabi SAW. Kalau tak ada buat majlis begitu, mungkin ramai yang tak selawat ke atas baginda Nabi SAW. Sedangkan kita buat sambutan sekali pun masih ada lagi umat baginda Nabi yang tak berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Disyukur, alhamdulillah, Allah berikan kesempatan, peluang kepada kita untuk sama-sama kita mengambil iktibar, untuk sama-sama kita mengambil sedikit perkongsian ibrah berkaitan tentang peristiwa yang besar ini, sekalipun dah masuk pada bulan Syaban dah. Kan? Sebab berkaitan tentang tarikh ni, ibu ayah sekalian, dalam Al-Quran tidak menyatakan bila berlaku tarikh Isra dan Mi'raj. Dan Al-Quran tak sebut. Sebab Al-Quran bukan buku sejarah. Dia menyatakan tentang keimanan kita. Kita kena yakin benda ni benar-benar berlaku. Itu sebab mula je dengan Subhana, Maha Suci Allah. Sebab kita tahu cerita Nabi berlaku peristiwa Mi'raj ni dalam satu malam, lailan. Bahkan kata para ulama, lailan bukan satu malam, tapi malam yang sangat singkat. Sebab Nabi keluar pada waktu malam, sekitar dalam lepas 12 dan sebagainya. Nabi balik semula ke bumi. Lepas Mi'raj itu Nabi sempat solat subuh. Artinya sekejap bila.
Sedangkan perjalanan daripada jarak di antara Mekah ke Palestin sekitar 1,500 km. Kita sini pergi ke Kelantan pun, pergi ke Perlis pun sekitar 300-400 km kot. Artinya kita pergi, patah balik, pergi balik. Sempat tak dalam tempoh 5 jam? Agak-agak lah. Tak sempat. Bawa lah kereta paling laju. Apa kereta paling laju? Mustang ke apa tak, wallahualam, Lamborghini kan. Tekanlah minyak tu. Ibadat jalan tu kosong. Semua tak ada. Kita pula buat sorang-sorang kan. Tekan minyak penuh, tak berhenti langsung. Kita pergi, kita patah balik, pergi balik. Tak sempat subuh saya rasa. Kan? Itu perjalanan kita di dunia ini. Kalaulah kita naik apa sekalipun, naik jet lah contoh dan sebagainya kan. Kita naik jet sekalipun, kita naik helikopter terbang, sini sampailah sana sekejap aja. Tapi nak patah balik tu nak tunggu masa pula, takut bertembung dengan kapal lain dan sebagainya. Itu perjalanan di bumi. Itu jarak, baru jarak di antara Mekah dengan Palestin. Jarak pula daripada bumi nak pergi ke bulan. Okey. Saya ini bukan orang sains, tapi kita baca buku lah kan, buku fakta dan sebagainya. Jarak di antara bumi ke bulan sekitar 300,000 km. Jarak di antara bumi dengan bulan. Itu baru bulan. Langit kat mana? Atas lagi. Jarak di antara bumi dengan matahari sekitar 1.5 juta kilometer. Kita dengan matahari. Nak langit atas lagi. Agak-agak macam mana tu? Itu sebab Allah mulakan cerita ni dengan Subhana, Maha suci Allah. Sebab Allah yang berjalankan. Bila para ulama membincang perkara ini tentang Asra berjalankan, ada para ulama kata, adakah perjalanan tu Nabi secara jasad ataupun secara rohnya sahaja, ataupun jasad dengan roh? Ada pendapat mengatakan begitu kan. Tapi bila Allah sebut bi'abdi, jalankan akan hamba ni. Kita tahu fizikal kita ni sebut dalam Quran sawahu, fizikal. Roh dah. Tapi bila mana roh dan juga fizikal ni berjalan, dialah hambanya. Artinya Nabi berjalan secara jelas, secara dengan jasad dan juga rohnya sekali. Ada orang kata, ada pendapat mengatakan perjalanan tu Isra' tu berlaku dari segi perjalanan jasad dan juga rohnya. Tapi Mi'raj tu roh saja naik. Itu kadang-kadang berlaku khilafan di segi periwayatan. Sebab Al-Quran tak letakkan tarikh yang sebenar. Hadis Nabi yang sahih pun tidak meletakkan tarikh yang sebenar berlakunya Isra' dan juga Mi'raj. Tapi datang daripada mana? Datang dari segi pengkaji-pengkaji sejarah, pada ulama-ulama sejarah, tafsir dan sebagainya. Itu sebab kita lihat banyak percanggahan berkaitan tentang tarikh berlakunya Isra' dan juga Mi'raj. Dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari meletakkan dia berlaku 2 tahun sebelum hijrah. Okey. Dan kita hari ini kita tolak dulu 27 Rejab ni. Kemudian dalam pendapat daripada Ibnu Abbas dan juga Ibnu Jarir menyatakan dia berlaku pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Sebab ada satu riwayat yang menyatakan, tu riwayat yang sebaik-baik lah, paling baik, Nabi diputerakan pada bulan Rabiul Awal, dan Nabi juga Nabi diwafat pada bulan akhir, dan berlaku Mi'raj ni juga, Isra' ini berlaku pada bulan awal juga. Itu pendapat. Okey. Namun pendapat yang kita pegang pada hari ini, yang berlaku pada bulan Rejab, kita ambil tarikh, satu tarikh 27 Rejab setiap tahun untuk diperingati, kalau salah membetulkan saya, fakta dan sebagainya. Ini diambil dari pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nak menyatakan satu tarikh tersebut. Tapi tuan-tuan jangan bergaduh. Orang kata, Ustaz, betul ke berlaku ni Ustaz? Berlaku Ustaz? Tak masalah, jangan gaduh. Sebab Quran tak sebut. Bila Quran tak sebut, kita jangan pening-pening kepala. Cuma kena meyakini dan keimanan kita sungguh-sungguh benda ini benar-benar berlaku dalam kehidupan baginda Nabi SAW. Cukup, full stop. Jangan gaduh. Ustaz tu kata berlaku Rejab Ustaz, Ustaz tu ceramah kata pada awal, lantak pi lah, tak masalah. Sebab Quran tak sebut, hadis pun tak ada. Cuma dia benda yang wajib diimani. Kalau kata tipu lah Ustaz benda ni, tu jatuh akidah kita. Benda ni wajib berlaku.
Berlaku tentang Isra' diperjalankan dan juga Mi'raj dinaikkan baginda Nabi SAW. Itu satu fakta. Yang kedua, bagaimana berdatangnya tarikh-tarikh tersebut? Para ulama yang mengkaji berkaitan tentang sejarah, contohnya Syekh Ramadan Al-Buti ataupun ulama lain dan sebagainya, letakkan kitab-kitab mereka lihat bagaimana sebelum peristiwa itu berlaku, apa yang baginda Nabi alami. Pernah orang menyatakan berlakunya Amun Hizn, iaitu tahun duka cita. Artinya orang bagi tahu, ulama menjelaskan, baginda Nabi menerima satu kisah berkaitan tentang duka cita, tentang kesedihan yang berlaku dalam kehidupan baginda Nabi SAW, dan Allah hadiahkan Isra' dan Mi'raj ini untuk menggembirakan Nabi. Itu senang ceritalah. Contohlah tuan-tuan, kita tengah sedih ibaratnya, tengah sedih, tengah kecewa, berlaku dan sebagainya. Tiba-tiba dapat pula surat jemputan daripada tulis urusan Seri Paduka Baginda. Tengah sedih ni, bukan sedih macam-macam kan. Tiba-tiba surat sampai urusan Paduka Baginda. Biasa tu macam dia, siapa tulis? Sultan ataupun Agung. Tiba-tiba dapat surat, dipersilakan tuan-tuan sekian datang jemput ke istana pada waktu sekian-sekian. Kenderaan jangan risau, istana sediakan kenderaan. Seronok kita. Kita pun siap-siap, rupanya datang kereta jemput. Jom pergi istana terus. Kita sedih tu. Agak-agak nak tolak tak? Tobat tak tolak lah. Kalau istana panggil kan, memang kita teringin sangat nak pergi. Nak tengok istana tu macam mana. Tengah sedih, tengah kecewa, tiba dapat kereta, istana datang pula. Seronok, hilang kesedihan tu. Itu para ulama kata nak menggambarkan begitu. Cuma kita terfikir, agak-agak ni apa peristiwa yang menyebabkan Allah panggil baginda Nabi SAW? Para ulama tafsir menyatakan, sejarah menyatakan, ada 4 peristiwa besar yang berlaku sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj. Peristiwa yang pertama berlaku adalah berkaitan tentang permulauan, tentang permulauan umat Islam, khusus kepada Bani Hashim dan juga Bani Hashim lah, dan juga keturunan Nabi SAW yang masuk Islam ketika itu. Berlaku permulauan di mana para kafir Quraisy menyatakan sila jual barang-barang makanan dan sebagainya pada orang Islam, pada pengikut Muhammad dengan harga yang sangat mahal. Itu dipulaukan bab ekonomi. Pengikut-pengikut Nabi semua masuk Islam dan sebagainya, keturunan Nabi Hashim dan sebagainya, yang perlu Islam tolong jual makanan dengan harga yang mahal. Dia nak beli kat mana tuan-tuan? Nak beli kat mana? Kisah ni bukan berlaku sehari 2 hari, tetapi 3 tahun. Sampaikan para sahabat ada menyatakan, kami terpaksa makan ranting-ranting kayu sampai pecah-pecah bibir ni. Pecah bibir kita kalau makan pecah sikit keras sikit kita sedih lah. Ini makan ranting kayu sebab dah lapar sangat lah, makanan tak ada. Sampai macam tu sekali. Dan mereka mengadu pada baginda Nabi SAW, kami tak boleh nak makan lah. Nabi sedih lah, sebab berada di Mekah tapi mereka di pulau. Ibarat sekarang lah, contoh ataupun kita contoh sebagainya, katalah ayah kita bukan pulau kita pun, tapi ayah nak tarbiyah kita, dia kata tak dengar cakap ayah, dah duduk belanja tak makan, pakai sendirilah. Wujud tabung tu ada, pakai duit tabung, tiba duit tabung sikit lama habis dah. Nanti kita buat bahasa pujuk dengan ayah lah sebagainya. Ini 3 tahun, kita 3 jam tak makan pun kadang-kadang rasa macam kebulu sangat dah, kan? Sahabat dan para pengikut 3 tahun di pulau buat ekonomi tak makan. Nabi bersedih. Dan lepas berlakunya itu, selang setahun tu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid pula wafat. Nabi sangat sedih. Kenapa Nabi sedih? Sebab Khadijah lah wanita yang telah melahirkan 6 zuriat Nabi. Nabi ada 7 kan? 6 daripadanya lahir daripada Khadijah binti Khuwailid. 1 Ibrahim lahir daripada Maryam binti Qibtiyah. Itu 7 anak Nabi. Bukan itu sahaja, bahkan ketika Nabi berada dalam kesusahan, ketakutan, duka cita, Khadijah yang menggembirakan Nabi. Bahkan kita lihat dalam sejarah, lepas Khadijah wafat sekalipun, menjadi kecemburuan kepada isteri-isteri Nabi SAW. Nabi ada berapa isteri? Nabi berapa isteri? 10. Confirm.
Nabi ada 11 isteri. 11. Okey. 2 daripadanya meninggal sebelum Nabi wafat. Khadijah dan juga Sayyidatina Zainab. Zainab binti Khuzaimah. Dia isteri yang meninggal sebelum Nabi wafat. Zainab jarang kita dengar namanya. Sebab Zainab ni meninggal ketika umurnya 30 tahun. Muda. Dia muda. Tapi Nabi mengangkat darjat Zainab menjadi Ummul Masakin, ibu kepada orang-orang miskin. Sebab kehidupan Zainab ini, dia suka bergaul dengan orang miskin, meraihkan dan sebagainya. Dan 9 lagi isteri Nabi wafat selepas Nabi wafat. Termasuklah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, isteri baginda Nabi, dia pernah menyatakan kecemburuan. Setiap kali Nabi cakap, aku rindulah pada Khadijah, aku teringatlah Khadijah. Macam gitulah kadang-kadang tuan-tuan. Kita bukan nak kata isteri ramai, tidak. Tapi kalau kita adik-beradik sekalipun, mak cakap dengan kita, mak rindulah dengan ni, mak rindulah dengan akak kau, kita rasa macam mana? Mak ni pilih kasih lah. Depan ni anak mak ni, mak sebut akak yang tak ada ni, termarahkan. Tu anak. Ini bayangkan isteri, kan? Nabi sebut rindu Khadijah dan sebagainya. Aisyah pun jealous lah. Dia kata, jangan mati tu dah lah, tak payah kenang-kenang. Ini yang cantik ni, yang terang-tang depan ni kan, takkan tak rindu macam tu. Aisyah kata macam tu. Apa kata Nabi? Tak sama suasana tersebut. Sebab terlihat ketika Khadijah berkahwin dengan baginda Nabi, Khadijah kan seorang peniaga, jutawan yang sangat kaya, tetapi dia sanggup korbankan kekayaannya demi Islam. Itu satu. Yang kedua, lihat peristiwa bagaimana baginda Nabi SAW menerima wahyu yang pertama. Keadaan ini jarang ibu-ibu boleh buat, isteri-isteri jarang boleh buat. Kata tengok cerita macam mana. Baginda Nabi SAW ketika terima wahyu yang pertama di Gua Hira. Hadis ni panjang sebenarnya, saya pendekkan cerita je. Bila mana Jibril datang, ketika itu Jibril datang dan berjumpa dengan Nabi. Nabi apa Jibril sebut? Iqra, bacalah. Nabi sebut, ma ana biqari, aku tak mampu nak baca. Iqra, kata Jibril. Ma ana biqari, aku tak mampu nak baca. Iqra. Jibril peluk Nabi, sebutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bayangkan tuan-tuan, kali pertama nampak Jibril macam tu, kita tiba tengah duduk dan diam, tiba dengan suara siapa pula datang ni kan, dah bunga buroma naik dah. Itu baru sekali, dengan 2 kali lagi tiba-tiba kan macam kita peluk pula, siapa pula ni kan. Apa yang berlaku pada Nabi? Lepas peristiwa tu dia balik rumah, apa yang berlaku? Dia cakap, Khadijah, zammiluni, simukkan aku. Kalau kita jadi isteri, ibu-ibu isteri, apa buat? Kenapa kau ni bang? Apa masalah kau ni? Kan datang selimut-selimutkan, apa berlaku? Tanya. Lepas tu dapat pula kan, tapi Khadijah tak ada. Nabi balik tu, Khadijah tanpa sepatah pun sebut, tapi selimut, dia selimut terus, dia biarkan. Tak ada tanya pun. Kita, bang, kenapa ni bang? Apa dah kau luar tadi bang? Bang, kenapa ni bang? Ceritalah bang, terpaksa cerita. Khadijah tak ada, dia diam aja. Dia selimutkan, dia diam. Sampailah Nabi bersuara. Nabi sebut, wahai isteriku, aku ni takut pada diri aku sendiri. Tak yakin, kata Nabi. Kenapa? Tadi ceritalah berlaku, ada cahaya sebagainya sebut. Dia kata, tak apa bang, sesungguhnya Allah tu ada. Allah takkan menduga ceritakan kau, dan Allah akan jaga pelihara dan sebagainya. Tapi siapa ni? Siapa benda ni? Nabi tanya. Itu yang baru cerita yang Khadijah bawa jumpa pakcik saudara dia tu, bocorok tu, ceritakan siapa sekian tu. Nak tunjukkan di sini ibu-ibu, kakak-kakak sekiannya, bila suami balik minta murid jangan tanya banyak soal, ikut aja. Kita ni banyak tanya macam-macam kan. Siapa pula cakap, kalau kita lah kadang-kadang, siapa suruh pergi sana, itulah elok-elok dekat rumah, sibuk nak pergi gua macam tu kan, dan usahkan orang. Kita lah sekarang ni. Tapi Khadijah sepatah pun tak persoalkan. Bahkan bila Nabi mengadu, dia bagi kekuatan kepada Nabi SAW. Itu sebab Nabi sayang sangat kat Khadijah ni. Dia sangat korbankan. Hatta Nabi sedih, dia yang bagi semangat dan sebagainya. Hatta ibu ayah sekalian, sampai bila Khadijah nak wafat sekalipun, Khadijah bila tengah baring tu, dia tengok Nabi susah dan sebagainya untuk Islam. Ada riwayat menyatakan Khadijah tengah sakit, gagah juga nak bangun. Dia kata apa? Wahai suamiku, dia kata, andai katalah lepas aku wafat ni,
kau dah kebumikan aku. Kalau katalah kau dakwah tak ada kewangan, tak ada dana dan sebagainya, kau galilah kubur aku dan jual tulang-tulang aku ni. Tu Khadijah sanggup macam tu sekali. Kan? Bukan dia pesan, abang lepas saya wafat jangan kahwin lagi. Tak ada. Kalau kita sekarang suami dah sakit, pesan siap-siap dah. Abang, ayang ni rasa macam tak lama dah hidup ni bang. Tapi abang jangan duakannya, janji ya, kita jumpa kat syurga ya. Abang jangan kahwin lagi. Kita pesan macam tu. Kan? Tapi Khadijah tak ada, ibu-ibu yang sekalian. Tu sebab Nabi sangat sayangkan Khadijah. Tapi bila mana Allah wafatkan Khadijah, Nabi terima. Nanti saya beritahu hikmah dia kenapa. Tu satu. Selang setahun lepas tu wafat pula pakcik dia Abu Talib yang menjaga Nabi SAW. Abu Talib ni adik-beradik bapa dia Abdullah. Abdullah paling kurang dalam riwayat menyatakan dia ada 17 adik-beradik. 17. Ada kata 18. Yang lelaki ada 11, termasuk bapa ni lah 11 ni. Artinya baginda Nabi SAW ada 10 orang pakcik. 10 orang pakcik. Tetapi Allah tak izinkan Nabi dipelihara oleh orang yang kaya. Jadi pakcik kaya. Pakcik dia yang kaya bernama Abbas, bapa kepada Abdullah bin Abbas tu. Abbas tu pakcik dia yang paling kaya, sebab dia antara pembekal terbesar makanan di Mekah ketika itu. Memang dia kaya gila. Tapi Allah tak izinkan Abbas jaga Nabi Muhammad SAW. Antara pakcik Nabi ada juga orang yang hebat, yang kuat, gagah. Siapa dia? Saidina Hamzah. Nak jaga macam mana tuan-tuan? Bahaya dari segi umur dia bekas bahaya lebih kurang. Hamzah dengan Nabi SAW. Tapi tak izinkan Hamzah yang jaga. Dan dalam kelompok pakcik Nabi pun ada orang yang berpengaruh, yang pegang Darun Nadwah di Mekah ketika itu. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab tu pakcik Nabi yang berpengaruh, yang hebat tuan-tuan. Bila mana Nabi lahir, yang buat pesta, yang buat raikan kelahiran Nabi, Abu Lahab lah. Sambut birthday Nabi. Kan yang pertama. Sanggup sembelih unta, kambing dan sebagainya, Abu Lahab. Tapi Allah tak izinkan Abu Lahab yang jaga Nabi SAW. Tetapi Allah berikan kepada Abu Talib. Siapa Abu Talib ni tuan-tuan? Pakcik Nabi yang biasa-biasa sahaja. Bahkan Abu Talib pun bagi serahkan pada Abu Talib ni yang biasa. Maksudnya dia tak kaya, tak miskin, tetapi sangat dihormati oleh penduduk Mekah ketika itu. Orang hormat dengan dia sebab dia ada title. Kenapa hormat? Sebab dia keturunan kata Abdul Muttalib. Itu sebab tuan-tuan. Tapi bila mana Abu Talib pula yang menjaga dia. Bila Nabi berdakwah sekian tuan-tuan Islam dan sebagainya, yang menentang siapa? Yang backing Nabi siapa? Abu Talib lah. Sampaikan di saat nak kematian Abu Talib sekalipun, Nabi bersedih. Wahai pakcik aku, tolonglah mengakui, tolonglah ucapkanlah la ilaha illallah, berimanlah dengan Allah, untuk aku berhujah dengan Allah nanti engkau tu masuk Islam. Tapi pakcik dia pandang apa? Dia pandangkan kawan dia. Dan kawan dia pesan, kau Abu Talib, kalau kau ikut anak saudara kau, siap anak saudara kau. Lepas kau wafat, habis dah dia. Dijaga tu. Itu sebab Al-Quran turun. Wahai Muhammad, kerja kau dakwah saja. Hidayah urusan Allah SWT. Nabi sedih. Dia sedih sebab apa? Pakcik dia meninggal satu. Yang kedua sebab pakcik dia meninggal dalam keadaan kafir, bukan Islam. Menambahkan kesedihan dia. Dahlah tahun lepas isteri dia meninggal. Tahun ni pula pakcik dia pula meninggal. Jadi dah dua kesedihan tu berlaku. Dan sebelum tu berlaku tentang pemelawan tadi. Dan kemuncak yang keempat, bila mana keadaan di Mekah dah semakin, orang kata semakin tepu dah. Semakin tepu, semakin tak dapat nak berdakwah dan sebagainya sekalipun, Nabi cuba berhijrah. Berhijrah ke mana? Berhijrah ke Taif pada peringkat awal. Dan sampai ke Taif, Nabi pergi bermula dengan Zaid bin Harithah. Nabi pergi ke Taif tuan-tuan dengan niat nak mengembangkan Islam. Sebab Mekah tak terima dah. Mereka dah pulau-pulau tadi apa semua, dah dakwah tak terima dah. Nabi hijrah ke Taif. Taif pula tuan-tuan, sampai ke Taif apa yang berlaku? Mereka tak sambut Nabi dengan kebaik pun. Mereka sambut Nabi dengan hujan batu. Setiap pemuda sekeliling tu standby dah. Muhammad datang, baling batu sampai Nabi kena luka darah dan sebagainya. Tuan-tuan, baginda Nabi manusia, bukan malaikat. Bila kata manusia tu, artinya ada perasaan.
Kalau kena cubit, kena batu, sakit. Kalau kata hatinya kena hina sebagai pun, pedih. Kita ni kadang-kadang bukan nak hina sangat pun. Kita tolong orang kadang-kadang, orang tak ucap terima kasih je, kita pun sakit hati. Padahal kita tolong orang ni, okay, tu dibelahnya tu je. Elah sombongnya orang tu cakap terima kasih pun, kita pun sakit hati. Padahal antak dah kan. Kita tolonglah, tak salah. Tapi orang tak terima kasih pun kita marah. Tapi bagi Nabi, tuan-tuan, dia manusia juga kan? Dalil dekat mana? Surah Kahfi tu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Kata kalau wahai Muhammad, sesungguhnya aku juga adalah mislukum, seperti kamu. Cuba Allah berikan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab tuan-tuan, apa yang berlaku lepas saya pendekkan cerita dah hadis ni, lepas Nabi balik ke Taif, Nabi bersedih dalam keadaan Nabi berlumuran darah, Nabi menangis sebagainya. Nabi duduk sekejap singgah untuk berehat. Dan riwayat menyatakan Nabi meletakkan sikunya di atas batu. Punyalah lemah sangat, letih dah, sebab tak diterima dakwahnya dibanding dengan batu dan sebagainya. Nabi duduk bersandar, letak tangan ni dekat batu. Punyalah batu tu nak khidmat pada Nabi. Batu tu berlekuk, tuan-tuan. Macam kita duduk atas sofa lah, sofa duduk kan, lekuk cantik kan. Baik, kalau keras macam ni sakit badan. Tapi sebab Nabi dah keletihan dan darah dan sebagainya, duduk bersandar tu atas batu, batu tu melekuk kan, nak khidmat pada Nabi. Dan riwayat yang lain menyatakan ketika itu Jibril dia memanggil dia manggil malaikat memanggil bukit dan sebagainya. Dan ke peristiwa tu, tuan-tuan, bukan setakat manusia lihat, tetapi penghuni langit pun lihat. Malaikat-malaikat pun lihat kejadian tu berlaku. Apa yang mereka lihat? Nabi dibaling dengan batu, disambut sebegitu rupa. Nabi kekasih Allah, orang yang paling mulia, tapi dihina oleh manusia sendiri dan menangis ketika itu. Dan mereka tak sampai hati nak lihat Nabi menangis. Dan malaikat Jibril pun turun dan perintahkan malaikat pengajar bukit pun cakap, wahai Muhammad, kalau engkau nak, kau angkatkan tangan doa kepada Allah. Malaikat penjaga bukit ni standby dah. Kalau kau sebut ya, arahkan kami nak terbalikkan bukit, kami boleh buat. Tapi apa yang Nabi buat? Nabi cakap tak apalah, tak payahlah, sebab mungkin hidayah belum sampai kepada mereka. Tapi ada satu kisah mengatakan Nabi ketika itu, Nabi beritih dan berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi? Lebih kurang ayat dia, ya Allah, aku penat, ya Allah, aku kecewa dengan usaha yang aku lakukan, dan aku tak tahu nak buat apa dah. Adakah aku nak terus berdakwah di tempat yang dah tertutup di Mekah itu, ataupun nak melawan orang yang tak terima ni? Ibadatnya, tuan-tuan, ketika itu Allah dah tutup segala pintu-pintu dakwah dekat bumi ni. Mekah tak terima dah, Taif pun tak terima dah. Nabi mengadu sekali, satu sekali. Artinya, tuan-tuan, Nabi tak salahkan Allah, tapi Nabi kecewa dengan diri dia sebab lemahnya dia dalam berdakwah, tak dapat nak pujuk mana dan sebagainya. Dan ketika itulah para ulama menyatakan, bila tutupnya pintu di bumi ni untuk berdakwah, Allah buka pintu langit. Itulah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj itu berlaku. Sebab Allah nak gembirakan. Dakwah kat bumi tak dapat. Nabi ni minta doa sekian sebagainya. Allah buka pintu langit untuk panggil baginda Nabi SAW. Itu yang berlaku. Untuk melihatkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Linuriyahu min ayatina. Sebab kata Allah, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya aku mendengar retihan kamu, aku melihat keluhan kamu. Basir, dan melihatkan juga apa yang berlaku. Allah melihat berlakunya kesedihan Nabi, apa berlaku dan sebagainya. Tapi Nabi tabah dan menunjukkan Allah memanggil Nabi naik ke langit. Itu satu kisah. Tentang Mi'raj pula, ringkaskan, kita lihat bagaimana perintah solat tu dipanggil. Kita lihat sebelum ni tentang ibadah-ibadah yang lain. Kalau katalah puasa diturunkan di bumi, okey, berkaitan tentang zakat turunkan di bumi, apa dan sebagainya, semua dekat bumi. Al-Quran juga diturunkan di mana? Al-Quran juga turunkan di bumi, di Gua Hira. Tapi nak gambarkan pentingnya solat tu, Allah berikan satu message untuk diberikan di langit. Okey. Walaupun Al-Quran tu di bumi, para ulama kata di tempat yang tinggi, artinya di gua, satu tempat yang bukit yang tak mungkin orang naik, tak naik sebelum ni pun. Nabi terima dekat situ peringkat awal ni. Okey. Bila Isra' ni juga Mi'raj berlaku juga, solat ni, pada solat ni
Allah memanggil baginda Nabi untuk terima di langit, nak menunjukkan betapa pentingnya peristiwa solat ini, penerimaan solat ini. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ada pendapat yang menyatakan bahawa peristiwa ini berlaku sebelum Khadijah wafat. Sebab ada riwayat yang menyatakan Khadijah pernah bersolat dengan Nabi sebelum Khadijah wafat lah, solat sama-sama. Tapi para ulama menyanggahkan perkara ini sebab apa? Sebab sebelum terima watikah solat ni, Nabi dah solat dah peringkat awal. Solat macam mana? 2 waktu pagi, 2 waktu petang. Itu waktu awal ni. Dan ketika solat tu kan Nabi solat dah. Cuma syariat yang berlaku pada kita hari ini, selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj tu baru bertukar jadi 5 waktu. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kalau kita pernah melihat tentang beberapa kisah sejarah berkaitan tentang peristiwa solat ini, ada para ulama yang menyatakan solat subuh kita itu bermula pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Itu subuh. Sebab ketika Adam turun, qul nahbitu minha jami'a, lepas akan turun Nabi Adam ke bumi, ketika itu dalam keadaan gelap gelita. Itu sebab dan kalau kita lihat dalam Al-Quran ada benda yang berkembar siang dan juga malam kan. Sebut lailan, baru lailan wa nahara, malam dan juga siang. Bercerita malam siang mesti malam dulu. Sebab bila mana Nabi Adam turun daripada syurga ke bumi, ketika itu tengah malam gelap gelita. Dan Adam pandang ke langit dan keadaan Adam terkejut, ya Allah gelapnya. Sebab dekat syurga mungkin terang, wallahu a'lam. Okey, terang, cahaya nur dan sebagainya. Bila turun ke bumi, ya Allah gelapnya, ya Allah aku takut ni, ya Allah. Adam takut tu sampai dia tertidur. Ada ulama kata dia pengsan. Dan lepas dia pengsan tu, dia tersedar tengok dah terang dah matahari. Lalu dia pun bangun dan sujud kepada Allah. Dia kata rukuk pada 2 rakaat dan sebagainya. Yang pertama mengatakan dia selamat daripada kegelapan malam. Yang kedua, rakaat kedua, rukuk yang kedua nak menggambarkan Nabi Adam alhamdulillah bertemu dengan waktu siang. Tu waktu subuh tu bermulanya. Tu ada kisah dekat situ. Setiap sesuatu ada kisah dan sebagainya. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila kata riwayat yang menyatakan Nabi pernah solat dengan Hawa, maksudnya itu sebelum lagi. Tapi peristiwa ni berlaku selepas Hawa pula. Nabi Muhammad dengan Khadijah solat, peristiwa ni berlaku selepas Khadijah wafat. Okey, baik. Itu berkaitan tentang Mi'raj. Dan ada juga cerita berkaitan tentang Mi'raj ini. Bagaimana perjalanan tu berlaku. Saya tak nak cerita. Kita semua tahu dah, peringkat awal Allah perintahkan 50 waktu kan. Sampai kan ada orang kata, kenapalah Nabi tak minta jumpa kali yang ke-10 kan? Kan 9 kali belum alik. Kalau kata yang ke-10 tu kan best. Saya silap 1 rakaat je solat kita, satu waktu je solat, kan senang. Ni 5 waktu banyak kan tu. Daripada 50 dah kurang 5, okey lah tu kan. Dia sekarang dah banyak dah. Tapi ada orang juga pertikaikan, kenapa Nabi tak naik untuk kali yang ke-10? Minta kurang lagi. Sekurang-kurangnya satu waktu saja. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau agak-agak macam tu macam mana lah tuan-tuan. Sebab Nabi manusia juga, dia malu dengan Allah SWT. Dia malu. Itu sebab kita lihat Nabi sendiri pun tuan-tuan, walaupun Allah menyatakan, kita baca sirah dan sebagainya, Nabi seorang manusia yang maksum, yang terpelihara daripada dosa. Tetapi untuk menerima watikah solat ni sekalipun, Allah turunkan Jibril untuk sucikan hati Nabi, untuk bersihkan dengan air Zam-Zam, nak menunjukkan bahawa sekalipun dia Nabi, sekalipun dia maksum dan sebagainya, tapi untuk terima watikah yang sangat hebat ini, yang besar ganjarannya ini, kena bersihkan diri. Apatah lagi kita ni ibu ayah sekalian, kalau kata kita tak bersihkan diri dengan istighfar, tak ambil wuduk sungguh-sungguh, nak solat tak khusyuk lah jadinya tuan-tuan. Itu sebab kita kena jaga sungguh-sungguh. Sebab solat ni perkara yang amat penting. Sebab itu kita kena meyakini bahawa perintah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan jaga sungguh-sungguh. Sebab solat tuan-tuan, kita lihat bagaimana, kita lihat nak datangkan satu pendapat yang menyatakan, kalau kita nak dapatkan solat seperti mana solatnya sahabat, Nabi pernah menyatakan, ashabi kan nujum, sahabat aku umpama bintang, ihtadaitum. Nak ikut yang terbaik, ikutlah sahabat, sebab dia umpama bintang, ikut petunjuk Nabi, sahabat dan sebagainya. Kata para ulama, kata kalau kita nak dapatkan khusyuknya solat kita seperti solatnya para sahabat, kena
bawa ketaatan solat tu keluar solat. Kena bawa ketaatan dalam solat keluar solat. Artinya apa? Bila kita solat akan takbir Allahu Akbar, kita membesarkan Allah SWT. Waktu luar pun kita besarkan Allah juga. Waktu sekian solat tu kita tinggalkan pada dunia dan sebagainya. Luar solat pun kita buat macam tu juga. Kena zikir kepada Allah, ingat Allah perhatikan kita sekian dan sebagainya. Tak mahu cakap ibu-ibu kakak sekalian, kalau solat kita boleh menjaga aurat, tutup segala-galanya, kenapa luar solat tak buat macam tu? Ni kadang-kadang solat kita jaga pakai telekong dan sebagainya. Sampai luar, tak apalah, dah tak solat dah. Boleh pakai, mungkin tak cakap, ada yang free hair dan sebagainya. Itu juga lelaki kadang-kadang. Dalam solat kita jaga penampilan kita, tapi kat luar tak jaga penampilan. Sebab itu tuan-tuan ibu sekalian, kena jaga sungguh-sungguh berkaitan tentang solat ni. Sebab dia perkara yang amat-amat dititik beratkan. Bahkan ibu ayah sekalian, bila mana bercerita tentang Isra' ini, kita lihat ada para ulama menyatakan, kenapa perlu diwafatkan Khadijah? Kenapa perlu diwafatkan Abu Talib nak berlakon Isra' ni? Kenapa tak biarkan macam tu? Kita lihat, sebelum berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj ini, Islam berlaku dakwah dan sebagainya, bantuan daripada Khadijah binti Khuwailid. Nabi berdakwah, Nabi dicaci, Nabi dihina, juga bantuan daripada Abu Talib. Itu dua yang tulang belakang Nabi, yang bantu Nabi. Tapi Allah wafatkan dahulu sebab apa? Allah tak nak claim benda-benda lain. Takut nanti kalau tak diwafatkan, Allah baginda Nabi dapat sekian, Khadijah tolong bolehlah. Bolehlah, ada benda nak claim. Maksudnya tak boleh nak claim benda tu dah. Sebab Allah sengaja wafatkan dahulu Khadijah, wafatkan juga Abu Talib untuk melihatkan bahawa dia datang kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmahnya. Sebab tak nak ada orang claim sekian-sekian. Sebab Allah Nabi naik ke langit tu pun pakcik dia tolong pun, pakcik dia bukan Islam pun. Artinya ada bantuan dan sebagainya. Nak menunjukkan tu kebesaran Allah SWT. Itu antara hikmah yang boleh lihat tuan-tuan. Kadang orang tanya juga kenapa? Boleh lihat sendiri, minta sebagai hikmah berlaku. Dan sebenarnya tuan-tuan, Allah peristiwa tadi tu untuk mematangkan dan menjadikan hati Nabi cekal dan kuat. Walaupun Nabi menerima ujian yang amat pedih, yang amat sedih dan sebagainya, tapi hati Nabi kuat. Kalau hati Nabi cepat putus asa, Islam tak berkembang sampai sekarang. Lepas dakwah aja orang hina Nabi. Kan kita cerita, pernah orang campakkan najis dekat kepala Nabi, pernah letak orang kepada Nabi dan sebagainya. Hatta perang Badar sekalipun Nabi pernah patah 2 gigi. Bukan tu sahaja, pernah satu macam anak panah tu, macam peluru tu tembus kat pipi Nabi ni, tembus masuk kat pipi Nabi. Para sahabat cuba gigit nak keluarkan, gigi sahabat tu patah. Punya kuat nak keluarkan benda tu melekat kat pipi Nabi, kan? Benda tu semua nak matangkan Nabi. Nabi tak sedih, Nabi tak kecewa pun. Bahkan Nabi di antara manusia yang paling gembira dan paling sayang. Tetapi Nabi sedih kat mana? Nabi sedih memikirkan kita umat akhir zaman. Nabi pernah sebut, aku tak risau kalau umat aku nanti dia fakir kata Nabi. Tapi aku amat risau, aku amat kecewa kalau umat aku nanti tertipu dengan dunia ni, umpama umat terdahulu tertipu dengan dunia. Itu sebab tuan-tuan dan sekalian, kita lihat bagaimana perjalanan Nabi SAW. Kita boleh baca sejarah dan sebagainya. Bahkan kita lihat antara anak-anak Nabi yang mirip dengan Nabi adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Sayyidatina Fatimah di antara anak yang mirip mukanya seumpama muka Nabi. Hatta pandang mata pun seperti umpama mata pandang mata Nabi dan sebagainya. Tetapi para sahabat tak pernah nampak pun Fatimah tu macam mana. Dia tahu Fatimah tu ada. Hatta rumah Nabi, rumah Fatimah tak jauh pun, tak jauh. Rumah Nabi kata dekat sini, dinding aja. Kan Masjid Nabawi tu, dinding saja sebelah tu rumah Fatimah dah. Tapi sahabat tak pernah jumpa pun. Kecuali pada satu kisah tu berlaku, turun ayat Quran dalam surah Maryam, ayat saya lupa ayat keberapa. Dia turun dan Nabi ketika itu Nabi nangis teresak-esak. Sahabat pujuk, kenapa ya Rasulullah? Jibril datang sampaikan wahyu, ayat sekian. Ayat yang berkaitan tentang kedudukan manusia nanti di padang mahsyar macam mana. Bila manusia di padang mahsyar macam mana, sekian nak jawab. Nabi sedih. Sebab Nabi risau. Adakah ini umat aku nanti nak dapat dengan Allah? Nabi menangis tak berhenti. Lebih daripada biasa.
sahabat pujuk, semua tak berjalan. Abu Bakar pujuk, Omar pujuk, Osman pujuk, Ali pujuk, semua tak jalan. Tapi sahabat kata, ada seorang yang boleh pujuk Nabi ni. Siapa dia? Panggil Fatimah. Panggil Fatimah. Lalu Abdul Rahman bin Auf pun diarahkan untuk panggil. Diketuk, bang, Fatimah, tolong kami. Ayah kamu ni menangis tak berhenti-henti ni. Tolong pujuk dia, kami pun tak boleh dah. Fatimah kata apa? Kejap. Dia kejap tu bukan macam kita sekarang ibu-ibu. Kejap tu nak make up bukan jajat nak siapkan tudung, nak pakai tutup lilit, bukan. Tapi Fatimah dia nak keluar tu, dia tunggu suami dia balik tu. Suami dia kat dalam tu sekali. Yang izin boleh keluar. Dan sebenarnya kan cerita, bila dia keluar tu, dia keluar daripada bilik jumpa dengan baginda Nabi tak pujuk tu, para sahabat terkejut. Allahu Akbar, semua bertakbir. Bukan sebab nak tengok Fatimah tu muka cantik, memang cantik lah kan. Tetapi mereka takbir sebab apa? Mereka tengok pakaian Fatimah tu, anak baginda Nabi, puteri Nabi, ibarat macam, bukan permaisuri lah, ialah puteri raja sebagainya kan. Tapi pakaiannya, Allahu Akbar, terdapat 20 tumpukan kulit kurma tu dekat baju dia. Artinya memang baju lusuh betul lah. Nak gambarkan Fatimah tu, betapa zuhudnya Fatimah tu. Padahal dia antara puteri yang hebat, antara puteri Nabi yang sangat dikenali sebagai, tapi pakaiannya Masya Allah. Sahabat terkejut, macam tu sekali puteri Nabi. Nak gambarkan di sini tuan-tuan, kita sekarang ni tak adalah. Kita sekarang kadang-kadang bukan sekat puteri je, orang biasa kita pun kadang-kadang pakaian Masya Allah. Kau setakat tak masyarakat ibu-ibu, kalau yang perempuan, kalau tudung tak satu almari tu tak sah. Tudung saja kan, tudung saja boleh kira baju lagi. Kalau tudung saja selesa orang perempuan, satu almari tak sah. Misal nak bagi penuh, baju lain. Itu pun kadang-kadang nak beli tudung lah bang, tudung tak ada lah. Terkejut, tudung tak ada. Rasanya tudung tu kalau 3-4 bulan pun tak temu lagi yang mula-mula pakai tu. Tapi jawapannya, nak beli tudung lah bang, tudung tak ada lah. Tu jawapan orang perempuan kadang-kadang. Okey, sebab si saya macam tu juga. Okey, kena layan juga. Kalau tak layan macam mana? Isi sendiri yang layan jugalah kan. Okey. Jadi kadang tudung banyak tu, tak ada tudung lah bang. Tudung tu, alah tak nak lah. Dia macam ni. Mungkin masyarakat Melayu ya, mungkin agak perempuan ni kot, dia dah jemu kot, udah pakai dah seminggu 2 minggu jemu, tak nak pakai dah. Kalau kita tak ada masalah, pakailah sampai lusuh koyak kita pakai. Tapi dia boleh pakai 3-4 kali dah lalu pakai, tak nak pakai lah. Dia tak nak beli baru lah. Keluar media baru, beli baru lah. Padahal banyak tuan-tuan. Lebih, saya rasa lah tuan-tuan, kalau kata mungkin beli tudung bukan 1-2, kadang-kadang 3-4 helai sebagainya. Agak-agak dia kalau dikumpulkan start daripada awal sampai sekarang, setahun kot kan, 365 helai tudung kot. Boleh buka butik lagi kan. Itu berlaku zaman sekarang lah. Tapi zaman tu tak adalah tuan-tuan. Nak gambarkan, tapi zaman tu, zaman bagi Nabi, sahabat bagi tuan-tuan, mereka menunggu suami mereka balik dan sebagainya untuk pakaian dan sebagainya. Nak gambarkan di sini tuan-tuan, itu yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, balik pada cerita solat tadi. Kenapa dia penting sangat tuan-tuan? Sebab dia merupakan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan watikah direct daripada Allah. Dan solat juga menggambarkan kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa solat juga tuan-tuan? Dia umpama kita berkomunikasi, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan kita. Jadi dengan solatlah kita berbicara kepada Allah. Kita bercakap merintih kepada Allah, berdoa kepada Allah. Hatta kita lihat dalam sejarah sekalipun, dalam Al-Quran pun dinyatakan, Nabi Zakaria alaihissalam ketika mana nak doa kepada Allah, minta zuriat kan. Nabi Zakaria dah berkahwin lebih 70 tahun. Okey. Dan Nabi Zakaria maklumkan dia dah beruban dan tua dan sebagainya. Bahkan disebut juga isteri juga akhirah mandul. Jadi mandul tak ada bersalin lah. Tapi Nabi Zakaria juga dalam keadaan didoa kepada Allah tu depan mihrab, dia berdiri menaikkan solat. Yusalli fil mihrab, solat tengah berdiri tu. Nak gambarkan itu kita berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting solat ni sebab kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dalam waktu solat ni ada 4 keadaan yang di mana kita amat digalakkan berdoa kepada Allah. Okey. Yang sering kita tahu tentang sujud lah. Sujud itu para ulama yang menyatakan tentang sujud. Artinya sujud akhir, sujud mana-mana lah, tak masalah. Doa kepada Allah. Okey.
Dan bacaan kita sekalipun duduk antara dua sujud, Rabbirfirli warhamni wajbudni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu doa. Okey. Yang ketiga, yang kedua, tingkatan yang tadi keempat, okey, yang ketiga, yang kedua. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, menyatakan doalah sebelum salam. Lepas kita baca fil alamina innaka hamidum majid, minta 4 perkara. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Kita minta berlindung daripada Allah daripada azab neraka Jahannam. Wa min azabil qabri, daripada azab kubur. Itu yang kedua. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan juga kematian. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada kejahatan fitnah Masih ad-Dajjal. Itu doa sebelum salam. Dan yang pertama, iaitu ketika kita berdiri qiyam. Berdiri qiyam tu, itu sebab Allah letakkan dalam Al-Fatihah ada bait doa dekat situ. Mana doa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Allah letakkan siap-siap dah dalam bacaan tersebut. Rukun. Duduk atau sujud tu rukun, tapi bacaan tu tak baca pun tak apa. Tapi Al-Fatihah wajib dibaca, kan? Kalau tak dibaca tak sah. Nak gambarkan di sini boya sekalian, tempat ataupun situasi yang mustajab bab doa adalah ketika qiyam berdiri. Sebab itu kita lihat baginda Nabi dalam setiap solatnya dia selalu memanjang-manjangkan bacaannya. Untuk lamanya dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Kita pula zaman sekarang kalau boleh nak cepat dia berdiri tu, kejap dah lah, tak lama-lama. Kalau boleh Fatihah dah baca, betul dah surah dah baca dah, kalau boleh lah, kan? Kita nak sekejap. Tapi Nabi tidak, sebab dia faham konsep tu, nak tahu benda tu. Waktu berdiri tu paling lama. Cuma kita maklumlah kalau kita berjemaah sama-sama ni, imam kena mahir lah. Tengok belakang ada yang dah berumur, kena cepat sikit lah, okay? Tapi nanti nak tarawih, tahun ni dapat tarawih kan, insya-Allah kan, maklumat dah keluar dah. Cuma daripada kerajaan, cuma negeri belum lagi lah. Okay, insya-Allah mudah-mudahan ada tarawih. Kita gambarkan, kalaulah kata kita pakat sama-sama satu surah dan sebagainya, kita nak bawa surah panjang contohkan, boleh bawa lah. Kalau kata, alah ustaz, tak larat lah makcik ustaz, jangan risau makcik, duduk je lah, duduk je. Sebab solat sunat, bukan wajib, sunat. Nak duduk tak masalah, baring pun baring dah, jangan tidur sudah, kan? Dia nak tarawih, kata imam kata okey, tahun ni kita try bawa 1 juzuk ke 2 juzuk sebagainya, imam tengok Quran, makmum yang dah berumur tak tahan tu duduklah, tak masalah. Ataupun standby di kursi siap belakang, agak letih tu duduklah. Kadang-kadang kita lihat orang semayang pun kat tepi dinding disandar aje. Boleh ke ustaz? Tu solat sunat. Jangan pening-pening kepala. Jangan petikaikan, Allah panjanglah ustaz ni baca. Tu ustaz kita komplain. Pendek-pendek dah lah ustaz. Solat sunat dia pun ambil barakah tu, sebab kepentingan Ramadan tu. Diri lama pula doa kepada Allah. Itu sebab Allah minta kita solat sungguh-sungguh. Sebab waktu solat pula kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, berinteraksi dengan Allah. Itu sebab penting solat ni. Sebab kepentingan tu Allah berikan di langit. Bukan arahan tu di bumi, tapi arahan tu perintah di langit, nak menunjukkan tingginya martabat solat tersebut. Sebab itu ibu ayah sekalian, bila bicara tentang Isra' dan Mi'raj ini, itu berkaitan tentang perihal solat. Ibrah yang kita dapat, peristiwa yang Allah berikan kepada baginda Nabi, satu peristiwa yang mungkin tak boleh fikir jangkauan kita, tetapi menguji keimanan kita sungguh-sungguh. Benda yang wajib perlu kita fahami. Sebab natijahnya dapat perintah solat. Allah dengar rintihan kita, Allah dengar keluhan kita. Agak-agaknya lah kalau tak ada solat ibu ayah sekalian, macam mana nak gaduh dengan Allah? Mungkin doa pun tak ada lah kot, baca Quran apa tak lagi. Sebab pada solat ni lah adanya kuliah ilmu. Sebab solat ni lah kita belajar Quran. Sebab solat ni lah kita duduk sama-sama baca Quran dan sebagainya. Kalau agak solat tak ada, surau pun tak ada kot agak-agaknya, masjid pun tak ada kot. Sebab tak ada kan, nak gambarkan untuk ibadah kita kepada Allah SWT. Sebab tu dalam Fatihah ada letakkan iyyaka na'budu, hanya engkau lah tempat kami sembah ya Allah, menunjukkan kita beribadat kepada Allah. Dan ibadat tu salah satunya adalah ibadat solat yang diwajibkan kepada kita semua. Jadi pesan pada anak-anak isi kita sebagainya,
untuk jaga solat sungguh-sungguh. Sebab dia perkara yang perlu kita jaga sungguh-sungguh, sebab Nabi dapat watikah tu di langit. Dan kita perlu jaga sebab apa? Untuk jadi orang yang terbaik. Jangan tunggu baik untuk solat, tidak. Tapi mudah-mudahan dengan solat itu tadilah dapat menjadikan kita jadi baik. Itu sebab ada pepatah mengatakan, pepatah Melayu sebut apa? Jadilah seperti lilin yang boleh membakar diri kita ini, yang boleh menerangi orang lain sebab beri terbakar kan. Jadilah seperti lilin yang menerangi orang sekaligus dirinya terbakar. Itu pepatah Melayu. Okey. Tetapi Ibnu Sina, dia bukan rod, dia tak terima pendapat ni. Dia kata apa? Jangan jadi seperti lilin yang sanggup membakarkan dirinya demi menerangi orang lain. Kan rugi macam tu. Tetapi jadi seperti bulan. Kenapa seperti bulan pula? Sebab bulan, dia setiap kali dia bertemu dengan matahari, dia akan dapat cahaya yang baru daripada matahari. Lilin, kita bakar diri kita ni, terseksa dan sebagainya sebab nak bagi orang pandai tanya tu. Jadi seperti bulan. Bila bulan bertemu dengan matahari, dia dapat cahaya yang baru. Esok jumpa matahari, dapat cahaya baru lagi. Lusa jumpa matahari, dapat cahaya baru lagi. Nak gambarkan di situ, di segi hujah ataupun kesimpulannya, moral of story-nya, berkaitan tentang berkawan. Bila berkawan, cari orang yang baik, orang yang soleh, yang boleh menegur kita. Itu ibaratnya. Setiap kali kita jumpa dia, dia tegur kita. Setiap kali kita jumpa dia, apa kesalahan kita, dia perbetulkan dan sebagainya. Bukan kita bakar dia tidak, tapi kita jadi seperti bulan macam tu. Dia setiap kali jumpa matahari, dapat satu cahaya baru. Lepas tu habis matahari berpusing, hilang dah. Besok jumpa matahari, dapat cahaya baru lagi. Tu gambaran tu, Bismillah kata, jadi seperti bulan. Artinya cari berkawan dengan orang yang alim, orang soleh dan sebagainya, agar kita dapat manfaat daripada mereka. Bahkan kata patah Arab, berkawan dengan orang pembuat besi dapatlah panasnya. Berkawan dengan orang pembuat minyak wangi dapatlah wangiannya. Jadi bila berkawan dengan orang baik dan sebagainya, dapat manfaat semua. Jadi insya-Allah tuan-tuan, itulah sekadarnya perkongsian berkaitan tentang Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk jaga solat dengan lebih baik, dan Allah sudi untuk memimpin kita semua untuk kita memasuki satu fasa didikan dalam Ramadan tahun ini, insya-Allah. Mudah-mudahan. Tahun lepas ramai imam, tahun lepas dia kata setiap rumah ada imam kan. Tahun ni imam dah kurang dah, memang kat masjid je lah, dan surau. Jadi penuhkan masjid dan juga surau, masjid itu dan sebagainya. Dan saya pun insya-Allah tengah timbang tara ni sebenarnya. Ada masjid meminang sebenarnya. Okey, tengah timbang tara. Masjid kita ni lah meminang. Jadi doalah sama-sama. Sama ada nak terima full ataupun separuh. Sebab apa? Saya setiap kali Ramadan akan terima 3-4 jemputan sebenarnya. Takut bila terima masjid ni saja, masjid lain kadang sombong pula dan sebagainya. Tengok macam mana keadaan. Tapi ada perbincangan lagi lah. Ada perbincangan di sini masjid minta saya tazkirah saja untuk Ramadan tersebut. Bila tazkirah saja, saya boleh hari tempat lain. Sebab 2 tahun lepas sebelum PKP, saya di masjid Tuanku Mizan. Di Tuanku Mizan. Maksudnya ada bentuk berlaku dan sebagainya. Jadi doa sama-sama lah. Kalau dah ada rezekinya di sini, antara yang kecewa mungkin mak mertua saya lah. Dia takkan dah itu hari. Sebab setiap kali Ramadan, saya akan kumpulkan adik-beradik untuk solat tarawih dekat rumah mak. Kadang paling kurang, kadang-kadang seminggu terakhir itu memang buka puasa rumah mak, tarawih sama-sama kat rumah mak. Tu berlaku. Bila dia kata kalau saya bertugas ni, dia antara yang kecewa lah. Dan yang kedua, yang kecewa isteri saya lah. Tak dapat balik kampung. Kan? Tak dapat balik kampung. Sebab dah tugas. Dan yang ketiga kecewa kadang anak saya. Dia tahu kalau saya bertugas untuk tarawih, waktu berbuka memang lauk tak banyak. Lauk tak banyak. Sebab cakap bapa jadi imam ni, dia bagi makan banyak. Sebab jaga. Sebab kalau makan banyak dah mengah lah. Tak boleh. Jadi itu antaralah sebab-sebab yang berlaku. Walau macam mana pun, Allah yang mengaturkan, dan doakan sama-sama agar kita dapat jalani Ramadan tahun ini dengan Ramadan yang terbaik, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan yang terbaik bagi seluruh sebagainya. Jadi sekian daripada saya perkongsian yang ringkas pada malam ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat dan intibat pada kita semua untuk perbaiki kehidupan kita berdasarkan kisah Isra dan Mi'raj ini, dan doa sama-sama bagi berkat sebagainya. Dan sekian daripada saya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.